data untuk jawab soalan adik kita ni. Nombor satu sekali, amalan balak kita sekarang ni, dia tak ada tender terbuka. Mula-mula Tun Kurnia Aziz menang dulu, beberapa pegang diamalkan tender terbuka. Dan saya penceramah PAS. Inilah modal saya pergi ceramah seluruh negara. PAS mengamalkan tender terbuka, hasil kita meningkat berapa ratus juta, berapa juta, saya pun tak ingat dah. Kenapa tak ada tender terbuka? Tolong jawab soalan saya. Bukan saudara kena jawab, kerajaan kena jawab. Saudara boleh tanya soalan itu kepada kerajaan. Kenapa tak boleh buat tender terbuka kalau nak tinggi hasil? Kita semua tahu kalau tender terbuka, hasil lebih tinggi. Ya. Pasal apa? Semua tu beri secara keputusan mesyuarat saja. Siapa yang dapat? Tak buat analisa lagi. Payahlah nak buat analisa. Kecuali kerajaan bertukar tangan. Ya. Kalau kerajaan tak bertukar tangan, siapa nak bagi data tu? Saya nak kumpul satu-satu dah berpuluh tahun, tak larat saya. Jadi siapa yang dapat? Pertanyaan yang kedua. Ya. Kenapa orang sama tu dapat? Pertanyaan yang ketiga. Kenapa harga tu terlalu rendah? Kalau kata nak bergantung dengan balak. Jadi maksudnya adalah pengurusan polisi pengurusan balak di Kelantan ini adalah tidak mengikut acuan prudensi dan ketulusan yang menghasilkan hasil yang maksimum kepada negeri Kelantan. Kedua, dulu Tun Kurnia Aziz minta saya buat polisi supaya 70% balak ditebang di Kelantan mesti dikitar di dalam bumi Kelantan. Apa maksudnya? Jangan jual mentah. Kena ada sawmill, kalau boleh ada perabot bagi bagus. Ya. Macam mana nak buat undang-undang untuk impose supaya lori-lori tak boleh keluar daripada Kelantan bawa kayu balak mentah. Finish product. Sekurang-kurang dia gergaji kan. Hantar yang sudah gergaji. Sebab itu saudara tengok hari ini sawmill-sawmill Bumi Putra dah mati. Ya? Tak ada dah sawmill. Bila sawmill tak mati, apa benda? Orang kampung tak boleh kerja. Bila sawmill tak hidup, orang kampung tak ada kerja. Kantin yang jual nasi dekat sawmill tu pun tutup. Jadi berapa lingkaran industri, berapa lingkaran ekonomi yang terkesan. Ya, banyaklah cerita dek. Yang penting awak ni yang muda-muda lagi ni kena fikir macam mana nak tukar kerajaan yang nak kata bodoh sangat pun tidaklah ya. Pasal bab cari duit dia pandai pula untuk yang tidak beramanah, yang tidak cekap kerana tidak beramanah. Ya. Dr. Hanafi. Okey, sila. Baru nak rancak kita majlis dan habis lah. So banyak lagi polisi sama dengan hasil lembung. Saya nak satu hari adik-adik macam ni menangis macam saya menangis. For Kelantan. Hasil lembung kita, manganis, besi, kita jual raw, ekspor ke negara China. Patut kita reproses dulu. Kalau reproses, budak bekerja boleh sampai 2-3 orang. Kantin boleh 2-3 biji. Ya? Lori pun boleh jalan. Ada kilang smelting dia. Ada industri. Kita hantar raw. Dalam raw tu segala macam lagi galian yang berharga ada sekali dengan tanah-tanah tu. Ya? Tak menangis ke kita sebagai anak Kelantan? Tak kira emas lagi. Emas ni dah masuk isu keselamatan. Ya, isu keselamatan. Saya pun takut nak mention ni. Lumbung emas daripada negara asing ni, dia buat terowong bawah tanah 150 meter. Nobody knows. Ya, 150 meter dalam tanah. Kemudian keluar lagi dalam tu macam Ya'juj Ma'juj punya lubang. Ya'juj Ma'juj dah sampai di Kelantan. Kita tak tahu pasal dia duduk dalam tanah. So saya nasib baik saya boleh share ini. Semua benda yang
Ramai rakyat Kelantan tak tahu. Jadi dari bagaimana dia hantar emas dia keluar negara? Tak ada sebarang pengawalan ataupun pemeriksaan, inspection di Lombok. Siapa kata? Bukan Husam Musa kata. Laporan audit Jabatan Audit kata. Ya? Tidak ada pemeriksaan wakil PTG semasa logam ini dibawa keluar. Jadi kalau saya jadi token, saya nak bagi tahu apa banyak mana jongkong saya keluar. Saya beritahu dah saya keluar 1 jongkong. Tapi yang keluar 10 jongkong 1 bulan. Matilah hasil kerajaan. Baca laporan audit tu, bukan setakat itu. Jongkong yang diberi pada kerajaan bernilai 900,000 tahun berapa? 2019 ke 2018 tak ingat. Didapati hilang dalam rekod. Dalam simpanan tak tahu ada ke tidak. Rekod tak ada. Emas ada jongkong boleh hilang 900,000 nilai. Ya. Jadi janganlah bagi saya seorang baca benda tu, ramai-ramailah korek-korek, cari-cari, hebah-hebahkan, viralkan. Saya dah cerita tu, saya siasat, saya selidik, mata saya lebam nak baca satu-satu dokumen. Jadi sebab tu kalau orang saman saya, insya-Allah saya menang. Saudara dapat tu apa yang saya dah proses. Bahan tu tolong sharekan. Barulah rakyat Kelantan ramai ni faham apa sebenarnya berlaku pada negeri ini. Dan oleh kerana dia cakap dia orang Kubang Krian, dia kena tahu paip Kubang Krian ni antara terkecil dalam dunia. Paip retikulasi dia, Pak Ichi besar dia, okay? 100 mm. Jadi apa maksud? Bila paip tu kecil, tekanan paip tu rendah, okay? Ada orang pihak kerajaan Kelantan ni dia cuba nak kaitkan dengan UMNO, okay? To be fair, bukan kita nak bela UMNO, Zaman Tunku Rahman Aziz menghadapi masalah penswastaan air. Kita terpaksa menswastakan kerana sebab-sebab tertentu yang saya tak nak sebut secara terbuka. Tunku Rahman Aziz tak nak benda tu, ya. Orang putih datang ambil. Dato' Ni Amar pada masa itu adalah ahli lembaga yakin. Sebagai ahli lembaga yakin, oleh kerana Kelantan Water Sdn Bhd anda yakin, GV anda yakin, dia jadi ahli lembaga pengarah Kelantan Water Sdn Bhd. Bukan saya nak buduhkan dia, tapi matter of facts, ya. Mungkin dia pun tak minat duduk dalam tu, oleh kerana parti dan kerana putuskan dia duduklah. Tetapi itulah fakta yang telah termaktub, ya. Bila kita terima bil yang pertama daripada Thames Water tahun yang pertama, kita terima claim dia 100 juta lebih. Barulah Tok Guru panggil balik saya, Syam, entah kata dulu dalam taklimat lajnah, dalam taklimat majlis, dia panggil majlis Jawatankuasa Pemandu PAS Pusat, ya, dipengerusikan oleh Presiden PAS Fadil Noor. Dalam perbincangan saya sebut, kebetulan kita belajar ekonomi. Orang putih kita semua tahu dia in terms of crafting agreement very smart. Jadi dalam main agreement dia tak sebut kerajaan Kelantan kena bayar duit. Dalam appendix ada. Appendix dalam bentuk formula Z campur X, X tolak Y, Y tolak Z, jadilah sekian-sekian SKKLMN. Small print namanya. Satu muka surat saja appendix. Saya beritahu Tok Guru, appendix ni mengatakan kalau orang putih tu kutip hasil tak cukup, kita kena bayar Tok Guru. Dan kalau dia nak buat logi, kita kena menjadi penjamin pinjaman dia dan kita kena bayar logi itu. Masa saya taklimat dalam mesyuarat pemandu, saya dimarahi oleh beberapa orang lah. Itu semua sudah menjadi sejarah, ya. Kemudian bila dapat bil, mesyuarat semula, Pak Entah kata itu betul, nak bayar 1 juta. So what's next? Soalan saudara Z tadi, ya. What's next ni kadang-kadang kena jawab the next. Tak boleh jawab sekarang.
Pasal next itu adalah next. Jadi kalau kita jawab sekarang, no more next. Okey, baik. Jadi kita take over semula. Saya hanya nak beritahu bahawa pada zaman itu, pada zaman Tok Guru, kita tak boleh salah Tok Guru 100% kerana adanya tempoh penswastaan. Dan kemudian ada pula tempoh serangan oleh Tan Sri Anwar Musa masa itu, dia pengurusi perhubungan UMNO Kelantan, dia stop sementara duit bekalan air tadi. Tetapi sekarang kita tak boleh nak salah UMNO dah. Pasal telaga yang kita gali sekarang ni, telaga kita yang belanja duit, kita gali, kita yang buat design, kita yang segala-gala. Kita kata dia boleh keluarkan macam di Merbau Condong 125 juta liter satu hari. Kita belanja 140 juta. Saudara tadi saya terlupa jasa saudara dalam kerajaan PH, Datuk Seri Azmin melawat Merbau Condong. Okey, dengar taklimat. Mula-mula dia kata saya tak akan tambah dah belanja ni, dah cukup dah duit. Seorang pegawai berhujah, Datuk Seri kita terlambat ni kerana Economic Planning Unit Jabatan Menteri lambat datang cek gini. So Datuk Seri Azmin bagi pihak PH, termasuk kita lah kan, pasal kita lah yang jadi bidang PH ni, menang jadi kerajaan. Kita salah seorang, Datuk Nasri pun ada belakang tu. 3-4 orang ni kita bidan yang duduk rumah Tun Mahathir, ya. Jadi sejarah juga lah. Kita masa tu gambar pun kita tak ambil. Duduk rumah Tun Mahathir, beritahu dia macam ni cara nak menang gini. Jadi bidan kita, menang dah jadi kerajaan. Datuk Seri Azmin dulu 14 juta kepada Merbau Condong, cukuplah bayar 140 juta. Sepatut keluar 125 juta liter satu hari. Keluar yang sebenar sampai hari ini 68 juta saja liter satu hari. Tak cukup, 50 juta lebih. Telaga itu dibuat zaman PAS ni dah, bukan zaman Tunku Nasir, zaman ni. Telaga Teluk, Kampung Teluk yang terbaru, budak-budak muda boleh google terus, ha? Belanja dia 48.2 juta. Siap dah 5 tahun siap. Sepatut siap 2 tahun, tak apalah, kita siap lambat sikit. Pasal tak boleh terburu-buru, dah siap lambat sikit. 5 tahun siap. Berapa pengeluaran dia? 10 juta liter. Sepatut keluar 30 juta liter, 20 juta liter tak keluar. Zaman PAS kan zaman UMNO. Zaman PAS ni tak. Berapa nak salah dengan UMNO? Be fair lah. Awak gali telaga, awak punya bayar duit, awak nanti kontraktor, awak yang reka bentuk, air tak keluar, apa salah UMNO? Yang salah UMNO tu ada, tapi yang ini salah awak dan yang salah UMNO semua. Baik, jadi